Okay, Assalamualaikum semua. Apa cerita? Hari ni aku tengah review kereta ni. Suzuki Swift, bukan Swift biasa-biasa. Ini nampak? Swift Sport. Apa kaitan Swift Sport dengan channel ni? Channel ni pasal Satria Neo. Mostly pasal Satria Neo. Okay, apa kaitan dia? Ada kaitan dia. Okay, secara umumnya aku nak bagi tahu yang kalau Satria Neo ataupun Proton dia nak buat Satria yang terbaru, contoh model 2022, tak kira lah Proton nak buat sendiri ke, pakai platform Iris ke, nak buat jadi hatchback, ataupun ada model ataupun daripada platform Geely ke kan, dia nak buat, tak kisahlah, yang tu aku tak nak sentuh, itu cerita lain. Tapi kalau Proton nak keluarkan Satria 2022 pengganti Satria Neo, patut ikut resepi macam Swift Sport ni. Okay, kenapa aku cakap macam tu? Suzuki Swift. Okay, kalau kita tengok sebenarnya dulu-dulu lagi tahun 90-an dah ada Suzuki Swift, tak silap aku. Tapi kita tengok Swift yang modern sikit sebab kalau aku check dekat Wikipedia, aku tak sempat nak check dekat website lain, tapi aku check dekat Wikipedia, ini ialah generasi ketiga. Generasi pertama yang kita biasa nampak tu lah. Generasi pertama yang keluar tahun 2004 macam tu. Lepas tu second gen dia keluar dalam 2010. Ni third gen dia keluar 2017 ke 2018 macam tu lah. Okay, yang first gen tu, Suzuki Swift tu, adalah engine dia engine A 1.3 ke 1.4, 1.6 macam tu lah. Tapi tak salah aku ada dua pilihan engine. Lepas tu dia ada body style pun dia ada hatchback 3 door ataupun 2 pintu, dan juga 5 door lah ataupun 4 pintu. Jadi Neo mula-mula keluar 2006. So Neo dia keluar ada engine 1.3 dengan 1.6 NA. Cuma Neo 3 door sahajalah. Okay, tak apalah tu. Tapi kalau tengok macam dekat racing kan, dekat race, dekat Sepang apa semua tu, kalau tengok race macam contoh kelas 1600 kot, kalau kelas yang ada Neo tu, antara rival popular dia kalau tengok dekat Sepang waktu tu, even sampai sekarang pun lah, Swift first gen. Itulah, kalau korang tengok Swift dia dah evolve daripada yang Swift yang first tu 2004 2006 tu, yang sama zaman dengan Neo mula-mula keluar tu, sampailah jadi Swift yang sekarang ni. Neo pula apa cerita, 2015 dah stop production, tak ada pengganti lagi sampai sekarang, dan tak ada pun lagi info yang kata Proton akan keluarkan model hatchback ataupun pengganti Satria lah. Okay, Swift yang first gen 2004 tu pun ada Swift Sport juga. Lepas tu 2010 second gen pun dia ada Swift biasa, Swift Sport. Swift Sport dia okay, yang first gen tu sebenarnya aku tak ingat apa nama chassis dia, tapi orang Malaysia kebanyakan panggil ZC31S lah, sebab itu engine yang masuk Malaysia. ZC semua tu dia nama engine sebenarnya, bukan nama chassis ataupun generation dia. Lepas tu yang second gen 2010 tu ZC32S. So yang ni ZC33S sebab yang pakai engine ni lah. Bila dia keluar 2010 tu, ada juga Swift Sport engine 1.6 NA high compression. Yang tu model dia wajib pakai RON 97. Okay, berbalik pada kereta ni. So ni 2017-2018 punya. So apa evolusi kereta ni untuk Swift? Dia dah tak ada model hatchback 3 door. Okay, yang previous gen sebelum ni ada, tapi yang ni sekarang dah tak ada. Dan juga sekarang dah pergi ke turbo macam CV Type R jugalah. Start pada FK2, yang last FD&A. Lepas tu FK2 dengan FK8 sekarang ni turbo. So yang ni sekarang dah jadi turbo juga. Yang spesifik ni sebenarnya kalau tengok dekat market overseas, dia ada lagi model hybrid, dia ada diesel. Tapi yang masuk Malaysia ni 1.4 booster jet turbo petrol, 3 cylinder ke 4 cylinder aku tak ingat, nanti aku tulis detail kat bawah. Jadi Satria pun sebenarnya walaupun ni satu hakikat yang aku rasa aku sendiri pun susah nak terima, tapi aku rasa korang semua ataupun kita semua kena terima bahawa kalau Satria dia nak keluarkan pengganti nanti, kalau ada pengganti Satria Neo, kalau Proton nak keluarkan Satria nanti, tak mustahil dia akan keluarkan hatchback 5 door macam ni, ataupun 4 door lah. Tapi memang still sporty gila, still very capable, very powerful, very engaging to drive. Tapi rasanya tak adalah model baru all new sekarang ni.
yang 3 door selain pada Mini. Even kalau korang tengok Renault Clio pun dulu-dulu sebelum ni, zaman-zaman Neo dulu, zaman Satria dulu ada Renault Clio 3 door, 2 door semua kan, hatchback. Sekarang ni Clio 5 door sahaja. Clio yang latest pun tak salah aku 5 door. Contoh lepas tu macam Peugeot 208 pun sama, dulu 3 door, sekarang 5 door. Renault Megane pun sama. Volkswagen Golf pun sama. Golf pun yang latest sekarang dah tak ada 3 door. Yang last ada 3 door pun MK 7.5. Jadinya Neo kalau nak keluarkan patut ikut resepi macam ni. Engine kena kecilkan sikit sebab Geely ada engine 1.4 turbo yang baru, 4 cylinder tak salah aku. Ataupun boleh sumbat juga engine Proton X50 tu, 1.5 liter 3 cylinder turbo masuk dengan DCT, dual clutch transmission 7 speed. Tapi wajib Satria Neo, tak kira keluar tahun bila pun, 2025 ke 2022 ke, wajib ada pilihan manual. Sebab kereta-kereta macam ni mesti ada pilihan manual. Transmission manual tu patut dan juga wajib jadi transmission yang utama. So auto tu buat jadi pilihan option je lah untuk siapa-siapa yang malas buat manual. Sama kat kereta ni, still ada manual 6 speed. Dia punya yang ni, tapi yang masuk Malaysia ni 3 door auto. Okay, polis lalu. So yang ni masuk Malaysia 6 speed automatic sahaja, tak bawa masuk manual. So tak apalah kalau Swift Sport ni nak kat Malaysia, kalau korang nak manual juga kena beli Recon. Okay, tapi Proton kalau nak buat 6 speed manual wajib. 5 speed manual untuk kereta performance sekarang kurang. Sebab apa? 6 speed tu dia boleh bagi better fuel economy, cruising speed pun lebih baik. Contohlah korang cruise kat highway 12 ke 14 kan, korang pakai gear 6, RPM 2, relax sikit kan. Daripada 5 speed RPM 4, dia meraung sikit kan. So Proton patut ikut macam ni. Engine maksimum lah 1.6 turbo. Power lebih kurang 140 ke 200 horsepower. Torque lebih kurang 220 hingga 300 Nm cun. Okay, untuk Satria. Kalau untuk Swift Sport ni, spesifik yang ni 140 horsepower, 230 Nm torque. Tapi okey lah untuk kereta ni, sebab kereta ni berat dia ringan weh, tak sampai 1 tan. Lagi ringan pada Myvi. Yang ni 990 kilo untuk auto. Yang manual dia 970 kilo. Kalau Neo, aku tak tahu Neo baru ataupun Satria baru nanti macam mana, pakai platform Geely boleh buat lightweight ke apa. Tapi macam Neo yang kita tahu sekarang ni, berat dia berat-berat 1200 lebih, 1.2 tan. So kalau dia kekalkan berat macam tu, untuk dapatkan power to weight ratio yang matching dengan kereta ni, kena mungkin 1.4 ataupun 1.6 turbo. Power kena lebih 160 horsepower. Torque kena lebih 250 Nm. Tapi kereta ni memang aku rasa perfect lah. Dia tak ada lah high performance hatchback yang proper sangat macam Golf GTI, Golf R ataupun Megane RS ataupun CVT R. Yang tu one level atas lagi. Sebab harga pun double. Yang ni kat Malaysia harga baru 140. Horsepower pun 140. So horsepower dia memang separuh lah daripada CVT R dengan Golf semua tu. Memang separuh. So ni memang one segment below. Bagi aku Neo patut ikut level ni. Tak perlu ikut level CVT R ataupun Golf ataupun Megane RS. Neo ikut level ni ataupun level Fiesta ST ataupun level Clio RS. Yang ni okey lah, nampak sporty juga. Sebab bila dia buat hidden door handle ni, nampak lah macam dia jauh kemas lah. Kalau ni macam HRV. Even Alfa Romeo pun ada yang design macam ni. Alfa Romeo 147, dia sorok macam ni daripada jauh, nampak clean lah. Lepas tu kereta ni daripada gambar kita nampak macam kecil, tapi sebenarnya besar. Tengok kau tengok belakang dia. Ni curve ni, nampak curve ni. So dia punya footprint dia sebenarnya memang lebar, memang besar. Cuma dia punya glass house atas ni je lah kecil. Tapi okey lah, belakang nampak agresif bila dia buat curve macam tu. Kereta macam ni nak luas-luas sangat buat apa kan. Tapi ruang dia tak adalah nak kata sempit, luas lah daripada Neo. Sebab kita tengok bumbung pun tinggi. Tayar okey, kita tengok dia pakai tayar saiz berapa. 195 50 16. Sebiji saiz tayar Neo. Sebiji saiz tayar Neo standard 1.6 tu. Rim 16.
Kereta ni masuk 15 tak lawa. Masuk 16 tapi tayar mungkin boleh tebal sikit, ataupun pakai rim yang lagi agresif. Terus kereta ni nampak macam kereta RC. Memang aku, sebab yang ni sebenarnya elemen dia, kereta ni nampak sharp. Korang tengok dia punya lampu, macam dia punya DRL kat sini pun nampak garang. Lepas tu dia punya bumper semua ni memang nampak agresif. Lepas tu ada splitter sikit, nampak agresif lah. Lepas tu macam sensi sport tu warna merah. Lepas tu dua exhaust function. Nampak cukup sporty. Cuma bila tayar tu macam tu, dia nampak manja ataupun lembut sikit lah. Tapi okey lah memang kereta ni dia suruh tune lah. Korang tukar rim, masuk yang agresif sikit, tukar tayar. Kalau aku lah personally manual, of course. Aku takkan ambil auto. Kalau aku mampu beli ni, aku ambil manual. Kereta macam ni patut sama lah macam kereta-kereta macam GT86, Subaru BRZ, Mazda MX-5 Miata. Kereta-kereta yang walaupun ada auto tapi wajib beli manual. Tapi ada kereta yang memang kalau kita buat manual pun tak sedap. Contoh macam Ferrari 488 tu, yang memang engine pun rev laju gila. Yang tu memang lagi sedap, auto 2 clutch lah. Tapi kereta-kereta macam ni, kita bukan nak kejar performance sangat, bukan nak kejar 0 to 100 tu. Aku 0.2 second lagi laju pada kau 0 to 100. Tak penting Kereta-kereta macam ni manual, kau boleh enjoy, kau lagi feel bawa kereta tu. Ni dia engine 1.4 booster jet. Nama agak cool lah booster jet. Relax engine dia, tak ada nampak sangat. Tapi engine ni memang okay, aku suka engine ni. Engine ni kau nak bawa relax boleh. Kau nak bawa relax, memang bila kau throttle kau tekan sikit-sikit je, dia akan tukar gear awal. Dia akan tukar gear dalam 2000 rpm macam tu, dia dah upshift. Memang lembut, memang jadi kereta yang selesa untuk bawa daily. Tapi bila kau orang nak betul-betul tekan, okey juga. Bunyi dia memang bunyi macam hot hatch yang modern. Bunyi dia dia bukan bunyi meraung. Kalau kau dengar bunyi Golf yang baru, Megane RS, bunyi macam tu. Dia macam bunyi bunyi enjin kecil, tapi enjin ni memang punchy, cukup bertenaga. Kalau korang betul-betul nak laju, dia boleh laju. Tapi still jimat. Kereta ni aku tengok brochure dia punya fuel tank dia 35 liter je kecil. Tak sampai 40 liter. Tapi aku dah bawa 240 km, ada half tank lagi. So aku rasa kereta ni 400 km tu senang dapat. 400 km tapi fuel tank baru 35 liter. Neo nak dapat 400 liter, nak dapat 400 km, fuel tank Neo berapa? 45 ke 50 liter kan. Tapi yalah, Neo tu sama bila. Tu aku cakap, Neo kalau keluar yang generation modern, sama generation yang hari ni, kena ikut spek macam ni. Jimat macam ni, power macam ni, size macam ni. Memang ikut resepi macam ni lah. Okay, apa aku tak suka pasal kereta ni? Overall semua aku suka. Steering dia aku suka, sharp gila. Seat dia, kau tahu seat dia pun memang sedap. Tengok seat dia. Seat dia memang rasa sporty. Okay, nampak ada benda ni. Bolster dia pun memang bersegi, tebal, supportive untuk kau ambil corner, kau nak layan corner laju. Tapi dia tak ada terlampau keras dan tak selesa. Still selesa. Kita tengok dia punya ni. Still lembut. Lembut. Tapi supportive. Tak ada drive mode apa-apa benda. Macam kalau Golf apa semua tu kan. Golf dengan Megane RS, CV Type R semua ada mode kan. Normal, Eco, Sport, Race, Sport Plus apa semua. Yang ni tak ada. Sama lah. Neo kalau keluarkan kereta baru nanti, tak perlu juga buat apa-apa driving mode. Sama juga macam Fiesta ST. Jadinya apa? Kaki korang tu yang jadi mode dia. Jadi kalau korang nak bawa relax, kaki korang lembut-lembut lah. Kalau korang nak bawa laju, kaki korang tu kena agresif, kena firm. Tapi inilah tak best. Auto. Aduh. Dia ada manual mode Dia 6 speed. So kau tarik belakang D tu, tarik pergi manual, then kau guna pedal shift. Tapi okey, kereta ni dia tak again, Neo patut ikut kereta ni sebab apa? Dia tak terlalu canggih sangat. Dia still modern. Semua safety feature yang wajib ada, dia ada. Tapi tak terlalu canggih. Tak ada ciri-ciri yang melampau-lampau yang tak perlu. Macam untuk autonomous emergency braking, semua tu tak payahlah. Apa yang wajib, apa setakat dapat NCAP 4 star ataupun 5 star rating tu okey dah. Tak payah canggih-canggih sangat macam Volvo apa semua tu. Relax So
Sebab still kereta macam ni driver's car. So korang tak nak apa bantuan terlalu banyak Okey, satu lagi benda yang aku tak suka pasal kereta ni. Korang yang suka lah exhaust dia. Exhaust dia terlampau senyap. Tak ada langsung bunyi macam bunyi garang ke apa. Bunyi garang pun kau dengar dekat dalam pun bunyi daripada enjin. Bunyi exhaust tak ada. Kalau exhaust dia ada bunyi macam contoh bila lepas minyak ada bunyi letup-letup sikit kan. Macam contoh AMG punya letup-letup, macam Golf punya letup-letup tu okey. Masa upshift, masa lepas minyak, kalau ada letup-letup memang cun. Aku rasa kereta ni sebenarnya kalau kau buang catalytic converter dia ataupun kau tukar sport exhaust sikit ke kan, buat exhaust sikit, aku rasa kereta ni bunyi memang cun dah. Jadi kalau korang nak tengok aku punya review full pasal kereta ni, korang pergi dekat website nanti Angear.tv. Aku dah tukar sekarang ni aku dengan Angear pula. Dulu aku mau tukar. Aku still lagi tulis untuk NST, tapi aku nanti review dekat website Angear.tv. Lepas tu YouTube Angear. Aku rasa kalau korang biasa channel-channel otomotif kat Malaysia ni, mesti korang tahulah. Mesti korang tahu channel Angear. Nanti dekat YouTube pun keluar video insya-Allah, dan juga artikel. So tu je lah untuk hari ni. Macam mana? Korang setuju ke tak dengan pendapat aku? Kalau Neo nak keluar baru ikut resepi macam Swiss Sport ni, setuju ke tak setuju? Korang rasa macam mana? Korang komen kat bawah. Kita discuss. Kalau apa benda info kau nak tanya pun boleh tanya. Apa yang aku tahu, setakat aku tahu aku boleh bantu, aku boleh jawab, aku jawab. Right? Jumpa lagi video akan datang. Thank you. Assalamualaikum. Bye bye.